Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Apa khabar petang Jumaat tepat 5.30 petang. Saya bersiaran buat kali pertama pada waktu ini di Facebook official untuk Reachworks dan juga Instagram official untuk Reachworks juga. So apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Seperti dijanjikan, live hari ini adalah yang pertama yang saya akan basically cuba untuk setiap hari live tepat pada 5.30 di dua page ni, Instagram dan juga Facebook. So tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? So of course hari ini adalah hari yang ketiga untuk 2020. So kita kena biasakan diri untuk bercakap 2020 ni. Kadang-kadang macam terconfuse lah. Kita masih tak jelas lagi ni tahun berapa ni, tahun 2019 ke tahun 2020. So in a sense, seriously, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Sebenarnya ada sebab istimewa. Saya tak bagi tahu dengan tim saya. Diorang tak tahu yang sebenarnya hari ini hari yang special untuk saya. Ni serius So sebelum kita cerita hari ni, kenapa hari ni special untuk saya tuan-tuan dan puan-puan. Okay, first of all, saya nak anda bantu saya di Instagram. Adakah suara saya jelas? Adakah visual saya jelas? Kalau okey, tulis itu jelas. Sama juga di Facebook Reachworks, adakah suara saya jelas dan adakah visual saya jelas? So minta tolong anda tulis di situ. Kalau semua jelas, thank you. Dan kalau semua dah jelas, dah terang, saya nak minta anda tolong belanja like di Insta dan juga di Facebook. Belanja love dengan belanja like. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Tuan Muhammad Faris. Jelas, terima kasih Tuan Danis Razikin. Anak kepada Tokey Cinta 2 Mall. Bagusnya dia letak gambar dia dengan mak dia rasanya tu. Tuan Razikin sihat ke? Tuan Danis sihat? Okey, good. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. So, alhamdulillah kita dah menjengah ke 3 hari di 2020. So, saya nama saya, lupa nak kenalkan diri. Nama saya adalah Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Reachworks International Sdn Bhd. Dan untuk pengetahuan anda tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tanggal 3 hari bulan 1 2020 genaplah 9 tahun saya di Reachworks sebenarnya. Hari ni anniversary saya bersama Reachworks, bersama dengan Reachworks. Nama program Kopi Panas. Saya minum sikit. Terlalu excited sangat sampai tertumpah air. Kejap. Okey. Mohon maaf, panas sebenarnya. Memang betul-betul panas. So hari ni adalah hari ke-9 saya, tahun ke-9 saya bersama dengan Reachworks tuan-tuan dan puan-puan. So seriously, esok akan start saya dalam tahun ke-10 lah bersama Reachworks. So alhamdulillah, terima kasih kepada sokongan Reachworks, terima kasih kepada sokongan bos-bos Reachworks, terima kasih kepada sokongan anda kerana setia bersama dengan Reachworks sepanjang ni. So apa yang saya nak bagi tahu hari ini adalah something very interesting, yang mana hari ini saya rasa sangat bangga sebab saya berjaya masuk ke tahun ke-10 bersama dengan Reachworks. Dan saya dah tengok Reachworks berkembang daripada satu entiti yang boleh kata tak besar, tapi berjiwa besar. Obviously disebabkan jiwa Dr. Azizan, mentor kesayangan anda. So alhamdulillah saya dah bersama dengan Reachworks 10 tahun dan saya harap akan berkembang lagi lah untuk tahun-tahun akan datang. So apa yang kita nak share pada hari ini adalah something yang saya rasa saya kupas daripada apa yang saya pelajari sepanjang 9 tahun saya di Reachworks. Dan saya akan masuk ke tahun ke-10 di Reachworks. Habis semua jari, rasa macam nak menangis sebenarnya. Lupa nak cakap yang saya sebenarnya dah 10 tahun. Pagi tadi saya ada live di platform yang lain. So saya harap anda semua okey ke tak okey lah maksudnya. So sebelum kita pergi lebih jauh, topik hari ini topik yang sangat best. Topik yang pada saya sesuai untuk anda, especially bagi anda yang BBNU. BBNU apa maksud tu? Budak baru nak up. Saya pun BBNU juga. Saya BBNU part lain. You all BBNU part lain. Tapi tak ada isu. Sebenarnya topik hari ini akan memberi anda sedikit perkongsian yang saya dah share, saya dah lalui dan saya tengok kepada most of the usahawan, yang saya rasa sangat bagus kalau saya boleh share. So sebelum kita mulakan, saya nak tanya adakah anda ready? Tulis itu ready. Komen dekat Instagram, komen di Facebook, tulis itu ready. Dan saya mohon anda juga tuan-tuan dan puan-puan, mohon untuk anda tag kawan-kawan anda.
tag kawan-kawan anda untuk tonton live ni. Sebab ini adalah something yang kita akan buat macam permulaan di page Richworks ni, official di IG dan juga di Facebook, yang mana saya akan bagi borak-borak santai je petang-petang ni, sambil-sambil you all mungkin balik bekerja ataupun you all tengah baru lepas macam 5:30 dah macam habis kerja, macam nak relax kejap. So kita akan kupas benda yang senang, okay? Benda yang light, benda yang tak terlalu berat lah. Bagi mereka yang kenal saya, basically you all tahu yang kepakaran saya adalah dalam cash flow, pengurusan duit bisnes, aliran tunai. Saya juga kepakaran saya adalah tentang pengurusan costing dan juga harga untuk bisnes. Dan of course saya punya favourite adalah, bagi mereka yang tahu, siapa nak tahu, say I. Siapa nak tahu, say I. Kepakaran saya adalah saya sangat-sangat suka tentang cukai, percukaian. So itu saya punya makanan lah. Tapi tak apa, hari ni saya tak nak cerita pasal makanan saya. Kalau saya cerita pasal makanan saya, nanti takut korang lari pula. So ni saya nak cerita topik best. Topik best dia adalah, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada mereka yang dah kata ready. Okey. Topik saya pada hari ini adalah tentang 6 ciri-ciri usahawan yang berdaya saing. Maksudnya apa tu? Berdaya saing ni, usahawan of course semua orang tahu, entrepreneur. Berdaya saing ni dalam bahasa Inggerisnya adalah kompetitif. Kompetitif. So 6 ciri-ciri usahawan berdaya saing, meaning in English is 6 characteristic of competitive entrepreneur. Maksudnya nak kena explain dalam bahasa Inggeris pula tiba-tiba kan. Topik apa 6 ciri usahawan? Yes, terima kasih Cik Alan Han 6. Dekat dalam ni kita ada di Facebook. Thank you Encik Syaril. Terima kasih Encik Syaril. Ready dan dah tag. Okey. Bila kita cerita pasal usahawan, tuan-tuan dan puan-puan, usahawan ni adalah orang yang berusaha. Actually perkataan dalam bahasa Melayu ataupun English, kalau you faham, bila dia gabungkan certain perkataan ni, bila kita cerita pasal usahawan, saya punya pendapat adalah mudah saja. Bila you dah berkecimpung dalam bisnes, you memang memilih untuk jadi seorang ahli perniagaan, anda kena seriously berusaha keras. Jangan berhenti usaha. So itu yang benda yang saya belajar daripada Dr. Azizan dan juga Tuan Haji Jerry, co-founder kami. Apa yang best tentang jadi usahawan ni, dia kena ada tahap kompetitif dan berdaya saing tu adalah level paling tinggi. Hai Tuan Hafiz Jasmi, dia pun baru habis live juga. Apa khabar semua? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Poin yang pertama, kita ada 6 poin, 6 ciri-ciri. So ciri-ciri yang pertama, ciri yang pertama. Ciri bukan cirit. Jangan salah macam, jangan macam-macam. Ciri yang pertama. Ini paling best. Pada saya ini yang selalu Dr. Azizan selalu cakap, Tuan Jerry juga selalu cakap. Ciri yang pertama ni pada saya semua orang kena ada. Dan ciri yang pertama ni yang menyebabkan alhamdulillah saya berjaya bertahan di Richworks masuk ke tahun ke-10. Siapa nak tahu ciri tu, angkat tangan. Say I. Tulis situ I, saya. Okey. Ciri yang pertama adalah jadikan diri sendiri adalah musuh utama anda. Wow. Macam mana nak sebut tu? You are your greatest enemy. Musuh utama kita dalam bisnes bukan orang lain, adalah kita. Apa maksudnya tu, tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Ramai usahawan sebenarnya, dia kadang-kadang bukan kata dia tak ada produk yang bagus. Dan ada juga usahawan yang tim dia dah bagus. Ada juga usahawan pelanggan dia dah percaya dengan dia. Isu pasal ramai usahawan yang kurang daya saing ni apa tahu? Mereka rasa macam cepat selesa. Mereka rasa macam dia punya benchmark tu sangat rendah. Benchmark mereka punya circle tu circle yang biasa-biasa je. Dia takut nak pergi circle lain. Tapi itu tak ada isu pada saya. It's up to you guys. Tapi at the end of the day, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kalau kita nak grow, actually kita kena beat diri kita je. Sebab sentiasa ada kan, selalu kita dengar hadis, kita selalu dengar pendapat orang-orang yang hebat, jadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam. Selalu orang cakap macam tu. Betul? Cakap orang sebelah, betul? So apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, adalah diri sendiri ni kadang-kadang yang halang kejayaan. Kita sendiri yang rasa malas. Kita sendiri yang rasa kita tak boleh capai. Sedangkan kita boleh capai apa saja benda untuk kita capai. Logik ke tak logik? Logik, seriously. Saya bagi cerita pengalaman saya lah. Masa saya masuk Richworks, saya tak pernah terfikir pun yang saya akan satu hari nanti boleh bercakap dengan anda semua, boleh bercakap depan ribuan orang, boleh
just boleh bercakap atas stage ataupun even nak tekan live dekat phone ni pun saya tak pernah terfikir pun. Tapi saya sentiasa percaya first time saya buat memang koyak habis. First time saya naik stage memang tak apa-apa saya cakap. Bukanlah tak apa-apa sangat, tapi of course saya ada training. Tapi saya sentiasa percaya yang kalau kita nak berjaya, kita kena beat diri kita je. Sebab at the end of the day, kita yang tahu kita boleh pergi sampai mana. Dan sejujurnya saya cakap, kalau kita tak try, kita pun tak tahu. So apa saya boleh cadangkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tahun 2020, hari ketiga, tolong cakap dengan diri sendiri, just nak beat diri sendiri je. Jadikan anda musuh utama. Contoh, kalau anda cerita pasal, saya bagi cerita paling senang lah, kalau buat bisnes pasal duit, betul. Saya memang kepakaran saya pasal duit. So bila kita cerita pasal duit, kalau duit bisnes ni, kalau kita pasal kepakaran saya menguruskan duit lah. Isu saya bila ramai usahawan, mereka dia orang dah start pegang duit. Ada ramai dia start pegang duit, dia rasa macam duit tu dah start ada banyak, tapi dia cepat-cepat selesa. Contoh lah paling senang, selama ni meniaga tak pernah nampak 100,000. Tak pernah first time dapat tengok dalam akaun ada 100,000. Mungkin ada orang dia relax je. Dia akan fikir, dulu aku 100 pun tak ada, sekarang ada 100,000, relax lah. Siapa ada perasaan macam tu? Mungkin ramai perasaan macam tu, betul? Tapi seriously, itu yang akan membunuh anda. Anda rasa selesa. Sebab sepatutnya, sebanyak mana pun duit anda ada, anda kena ingat kadang-kadang duit yang 100,000 tu mungkin bukan duit anda semua. Sebab anda ada hutang supplier lagi, ada nak kena bayar gaji lagi, ada nak kena bayar apa-apa, loan apa semua. Tapi kalau mentaliti kita nampak duit 100,000 tu cukup, okey lah, Alhamdulillah lah, aku ada 100,000, jalan pun dah lain macam, rasa macam hebat. Tapi sebenarnya tidak hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Seriously, anda sebenarnya tidak hebat sebab anda rasa mudah selesa. So musuh utama hanyalah kita saja. Kalau mentaliti kita block, kita rasa kalau duit kita tu cukup lah, duit macam ni je, no way. Bagi mereka yang pernah pergi kelas cash flow saya, siapa pernah pergi kelas cash flow saya? Pernah pergi? Siapa pernah pergi? Siapa pernah pergi dia tahulah apa yang saya cakap ni. Apa yang saya cakap ni, bagi mereka yang dah pernah pergi, mereka akan tahu yang kalau kat kelas saya sentiasa takkan benarkan anda relax, takkan benarkan anda hanya relax takat-takat tu je. Cakap orang sebelah, never give up, jangan selesa. Cakap orang sebelah, hashtag jangan selesa. Hari ni punya hashtag jangan selesa. Okay? So tu poin yang pertama. Cakap orang sebelah, baru habis satu. So kita ada berapa poin lagi? Kita ada 5 poin lagi. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, poin yang kedua. Okey, ready? Dah 100 love saya bagi. Terima kasih. Terima kasih Cik Asherof di Instagram, dekat dalam Facebook. Siapa lagi belum cuba, belum tahu. Okey. Poin yang kedua. Okey, poin yang kedua inilah kepakaran saya, dan saya rasa inilah poin yang sebenarnya akan membantu anda untuk berdaya saing setiap masa, setiap hari, setiap saat. Okey, siapa nak tahu say I? Okey, poin yang kedua. Kena tahu magic numbers anda. Apa benda magic numbers ni? Apa benda magic numbers? Magic? Tak pernah dengar pun perkataan ni. Siapa pernah dengar perkataan magic numbers ni? Tulis, siapa pernah dengar? Tulis, siapa pernah dengar magic numbers? Tulis situ, magic numbers. Okey, magic numbers ni adalah basically tuan-tuan dan puan-puan, dia berkaitan dengan macam-macam benda. Dan magic numbers yang paling utama, nombor 1 magic number yang you all kena pegang sampai bila-bila selagi you buat bisnes. Apa tu? Magic numbers yang melibatkan berapa anda nak capai. Apa maksud dia tu? Berapa anda nak duit anda dalam bank? Berapa anda nak duit anda, berapa anda nak sales anda target capai berapa? Berapa anda nak gaji anda? Semua pasal duit. Magic numbers pertama yang paling best dalam bisnes adalah duit. Cakap orang sebelah, duit. Bukan do it. Do it pun boleh, duit pun boleh. So anda kena tahu magic number ni, kena tanya kat diri sendiri. Contoh, tahun ni 2020. Kat dalam ni ramai yang ada yang Titan ataupun Spire. Siapa sini Titan atau Spire? Angkat tangan, Titan, Spire. Tulis situ, gang kalau Titan dia akan tulis hashtag gang Titan. Kalau Spire dia tulis Spire. You all mesti tahu pasal magic numbers ni. Jangan tunggu nak jadi Titan atau Spire. You all sendiri dah boleh tahu dah berapa magic numbers anda semua. So magic numbers pertama yang anda kena tanya tahun 2020 ni, berapa sales saya? Berapa saya bakal capai?
Terima kasih Tuan Syarul. Pernah Dok ajar. Yes, Dok ajar magic numbers. This is semua ni macam recap je sebenarnya. Saya recap balik apa yang doktor ajar sebenarnya. So, inilah sebenarnya magic numbers yang saya rasa semua orang kena ada. So, tahun ni benda pertama paling senang, berapakah sales anda? Okey? Okey, boleh? Boleh? Cuma bila Dok ajar, dia ajar satu pasal magic numbers. Of course, Dok ajar lagi nombor 2 juga. Dok ajar nombor 2. Okey, nombor 2 pasal magic numbers. Dok ajar yang kedua, siapa pergi program BBB baru-baru ni, siapa pergi program MMM baru-baru ni, ini nombor 2 Dok selalu ajar. Dok ada bagi cek bank usahawan. Berapa duit anda nak ada? Duit. Ingat sales beza. Duit beza. Duit tu duit milik kita. Berapa kita nak ada? Dah lepas bayar cukai, dah lepas simpan, so berapa duit kita? So apakah magic number kita? Terima kasih Tuan Danish Rezikin. Dia kata dia akan capai 1 million pertama dia. All the best. Kita doakan. So, siapa lagi nak saya doakan? Ni dekat Facebook ni macam tak aktif je. Dekat Instagram bukan main aktif lagi. Dekat Facebook ni, korang ada ke tak ada ni? Ada ke tak ada? Tanya orang sebelah. Ada lagi ke? Okey. So, magic numbers. Macam mana nak capai? Macam mana nak buat? Apa kaedahnya? So, seriously tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita cerita pasal duit, duit mesti diurus dengan betul. Kena ada strategi, kena ada kaedah. So kalau cerita pasal magic numbers ada 3. Yang pertama, berapa sales anda? Yang kedua, berapa balance duit anda? Dan yang ketiga ni jarang orang touch, tapi saya suka touch. Sebab yang ni core dia. Okay, siapa nak tahu? Cakap orang sebelah, nak tahu. Tulis situ, nak tahu. Tulis situ, nak tahu. Dekat Facebook ni, tulis situ, nak tahu. Anda yang di Facebook, Richworks, tulis, nak tahu. Okey. Untuk yang ketiga, benda yang paling penting anda buat bisnes. Ini adalah saya punya core, saya punya kepakaran dan saya selalu cerita. Saya nak anda tahu berapakah gaji anda. Gaji. Tahu tak gaji? Gaji anda berapa? Kenapa Tuan Nasrul nak kena gaji? Apa beza gaji dengan duit? Duit tu duit kita lah. Gaji tak payah pun tak apa, janji kita ada duit. Kat sinilah core dia. Usahawan yang berdaya saing, dia mesti ada gaji. Sebab dengan adanya gaji, dia mendisiplinkan diri dia. Dia tak akan ambil duit sesuka hati. Dia tak akan suka-suka hati ambil duit. Macam duit bisnes semua duit dia. Tak. Duit bisnes. Duit sendiri. Gaji tu penting. So you kena ada mentality 3 magic number. Sales, duit balance dalam account bank, dan satu lagi gaji kita berapa. Faham ke tak faham ni? Cakap orang sebelah. Faham ke faham? So inilah cerita pasal magic numbers tuan-tuan dan puan-puan. Poin yang kedua. Baru poin kedua. Siapa rasa dah mabuk ketum dah ni? Poin kedua ni dah pening dah. Okay? So kita boleh go to poin ketiga? Boleh? Boleh? Okay, kalau ready tulis situ 3. Tulis 3. Tulis 3. Saya nak tahu. Kalau tak ada tulis 3, dan saya tak nak continue lah. Tulis 3. Tulis situ 3. Okay. Poin yang ketiga. Tengok saya dah buka kertas saya dah. Nak tengok poin yang ketiga apa. Tengok dah siap ada nota dah. Memang nak bagi yang terbaik ni, first time. Kopi panas. Panas kopi ni dengan logo Richworks ni, nampak? Logo Richworks. Cantik logo Richworks. Siapa tengok live doktor malam tadi, dekat dalam Zoom, bagi mereka Titan supaya dia fahamlah apa yang saya cerita ni. Okey. Untuk yang ketiga, sangat penting bagi sebuah bisnes, usahawan yang berdaya saing, kena jangan sombong. Sombong apa tu? Maksudnya apa? Jangan kedekut. Jangan sombong. Apa benda ni? Apa tiba-tiba sombong kedekut asal perkataan negatif ni? Perkataan positifnya adalah tuan-tuan dan puan-puan, tonjolkan result servis ataupun produk anda. Tunjuk kepada satu dunia apa hebatnya tentang produk anda, apa hebatnya servis anda. Apa komen baik orang bagi. Tunjuk. Jangan takut-takut. Jangan macam malu-malu. Malulah, segan lah, nanti orang tahu saya bagus. Dah kenapa? Memang kita buat bisnes nak bagi orang tahu kita bagus lah. Itu sebab di Richworks kami, kalau ada Titan, Spire ataupun bukan Titan, Spire yang berjaya, biasanya kami expose yang Titan ataupun Spire lah, especially Titan. Macam contoh baru-baru ni kita share di Sabella. Siapa tahu tengok pada tahun baru kita bawa anda semua pergi Sabella Holdings, betul, pembukaan kilang baru dia. Kita bagi, kita tunjuk result dia. Kita tak sorok-sorok. Kalau orang tu memang bagus, kita tunjuklah.
Part ni yang saya betul-betul mengharapkan anda semua faham. Kalau anda ada apa tau? Anda ada result yang bagus, testimoni yang bagus, orang puas hati dengan produk, bagi tahu dengan semua orang. Sebab kalau orang tak tahu anda bagus, macam mana orang nak tahu dia patut beli? Macam Richard lah, saya cerita Richard je. Kami memang akan sentiasa share kejayaan peserta kami. Macam saya sendiri adalah salah seorang, Alhamdulillah saya juga adalah salah seorang speaker. Dan saya ada program namanya EFP, yang dulunya dirun oleh Tuan Haji Jerry. Siapa pernah pergi EFP? Tulis sini. Pernah pergi EFP ataupun tulis situ EFP Best. Tulis situ EFP Best. Sekarang ni saya dah banyak dah orang yang result yang berjaya saya tunjuk yang pergi kelas EFP, kesan dia berapa banyak. Salah satunya even Sabela, pasangan Sabela, Puan Siti dengan Tuan Sufian. Dah pernah pergi EFP, dah pernah pergi kelas cash flow saya, pernah pergi kelas costing. Pasangan Hasnuri, Husmat, siapa lagi? Tuan Aizat. Kita ada lagi Tuan Das Abdul, Tuan Najib. Semua benda ni adalah orang-orang yang sama ada mereka datang ataupun mereka bawa staff mereka datang. Dan memang terbukti kami dah beri yang terbaik untuk EFP. Itu sebab saya cakap dari kerangka saya lah. So saya tahu saya ada result, dan saya tak malu untuk share result saya. So sama jugalah macam anda. Kalau contoh ada jual kerepek sedap, bagi tahu kerepek you sedap. Bagi tahu dengan semua orang. Tulis tak, bagi tahu. Tulis ataupun share apa, bagi tahu. Bagi tahu. Seriously, jangan malu, jangan segan. Kalau anda sendiri tak confident dengan produk anda, siapa lagi nak confident? Dan that's why kalau boleh buat produk atau servis yang bagus, yang menyelesaikan masalah orang, bukan short sendiri. Bila anda buat benda short sendiri, dia tak ada result lah. Okey tak okey ni? Okey, siapa rasa dia belajar sesuatu setakat ni angkat tangan, say I. Okey, boleh saya sambung ke poin keempat? Boleh? Poin keempat, okey? Poin keempat. Terima kasih dekat FB, ramai dah. Dekat FB kita ada dekat 70 orang. Di Instagram kita ada dekat 40 orang. Tolong tag atau belanja love, belanja like sekejap. Kita dekat tengah-tengah ni. Tolong ajak orang lain tengok. Jangan malu-malu bagi ajak orang lain tengok. Boleh? Okey. Yang keempat. Yang keempat ni sangat-sangat best. Ini adalah perbezaan antara anda usahawan yang hebat ataupun anda usahawan yang sangat hebat. Okey, apa dia tu? Yang keempat adalah anda perlu ada perancangan yang strategik. Apa maksud perancangan strategik ni? Perancangan tu plan lah. Strategik tu strategik lah. Strategic plan. Apa maksud perancangan strategik ni? Soalan dia anda kena tanya diri sendiri. Macam mana anda uruskan bisnes? Ada tak buat plan atau apa-apa sebelum buat tindakan? Maksudnya kalau contoh kita nak pergi kita nak pergi buat FB live. Paling senang buat FB live. Apa perancangan dia? Apa benda kita nak cakap masa FB live ni? Macam saya, perancangan saya ada FB live ataupun Instagram live, saya punya list apa nak cakap. Strategik tak? Strategik. Tapi tak cukup strategik lagi. Saya juga kena tahu konten saya cakap ni untuk siapa. Apa yang saya nak bawa mereka, nak beri manfaat kepada mereka, apa saya nak close. Saya faham, saya kena ada strategik. So samalah juga anda buat servis atau buat apa saja, anda kena tahu. Sebab cara anda bertindak tahun 2020 dengan 2019 tak boleh sama. Mana boleh sama, kita dah masuk tahun baru. So kita kena tahu, kita dah kena plan. Kalau 2019 dulu kita tak pernah plan, 2020 adalah kita start plan. Dan itulah sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, seriously, siapa nak jadi orang yang hebat tentang perancangan strategi? Angkat tangan, say I. Siapa nak? Okey. Cara dia mudah je tuan-tuan dan puan-puan. Caranya adalah terus belajar dengan Richworks. Itu yang paling senang. Terus belajar bersama Richworks. Sebab kami di Richworks, kami disupport oleh orang-orang yang berfikir secara strategik. Kami ada Dr. Azizan, kami ada Tuan Haji Jerry, kami ada saya Bahasan Bifi, saya ada Tuan Rat, saya ada Tuan Hafiz Jasmi, saya ada Cik Sus, dan saya ada barisan SLT saya, Senior Leadership Team. Mereka ni semua dah start berfikir secara strategik. Sebab kami di-train untuk fikir secara strategik. Strategik tu maksudnya apa? Buat sesuatu, apakah hasilnya? Buat sesuatu, apakah kesannya? Dan always think about bottom line, tuan-tuan dan puan-puan. Apa maksud bottom line? Buat bisnes, kita cerita bisnes sekarang kita tak cerita charity Apa-apa saja kita buat mesti cerita pasal dia mendatangkan duit. So manfaat duit ni. Mungkin ada orang tak setuju, takkan buat semua untuk duit. Hello,
Ada duit bolehlah guna untuk sedekah ke, nak bayar zakat ke, bagi gaji naik kepada staff ke. Tapi kalau tak ada pemikiran strategik, buat apa-apa nak datang duit, dia akan jadi penat. Cakap dengan orang sebelah, penat je buat bisnes. Penat tu T tu panjang sikit. Penat. Kalau penat A tu panjang. Nak kena eja pun nak kena ajar ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey, setakat ni okey Cakap orang sebelah, tanya orang sebelah, okey lagi ke? Boleh sambung lagi ke? Sekarang dah berapa minit dah? Dah dekat setengah jam dah. Kita tak boleh lama sangat. Okey. Okey ke tak okey? Okey. Poin yang ke-5. Poin yang kelima tuan-tuan dan puan-puan. Poin yang kelima. Okey. Poin yang kelima sangat-sangat penting yang memang ramai orang dah tahu tapi ramai orang lupa nak buat. Poin yang kelima lah poin yang mana anda belajar di program MMM. Yang mana saya nak ajar balik. Saya nak ingatkan balik. Poin yang kelima adalah kuasai wilayah anda. Nampak ni W. Kuasai wilayah anda. Okey, apa maksud wilayah ni? Orang yang berdaya saing, bagi mereka yang berdaya saing, cara dia macam mana tau? Kebanyakan orang buat bisnes, dia suka nak buat semua benda, dia suka nak pergi meniaga kat semua tempat, dia suka nak tapau semua tempat segera. Cakap orang sebelah, relax dulu. Kuasai wilayah anda dulu. Apa maksud kuasai wilayah? Wilayah yang saya maksud ni bukan tempat saja. Wilayah yang dimasukkan ni kuasai produk yang anda tengah jual, kuasai servis yang anda tengah jual, kuasai benda yang dalam kontrol anda dulu. Ada orang dia contoh, dia jual satu produk makanan, dia jual kek lah katanya. Contoh dia jual kek. Buat kek yang paling sedap, buat kek yang paling best sekali. Jangan putus asa sebab kek ada banyak jenis. Jangan tiba-tiba kek tak laku, tiba-tiba tak naklah buat kek, kita nak buat biskut pula lah. Seriously, biskut pun tak laku juga. Tak apalah, kita nak jual mi goreng pula lepas ni. Faham tak? Dia tak fokus. Kuasai wilayah anda. Sama juga kalau kita cerita pasal wilayah ni. Contoh, kalau anda dah ada cover, kedai anda dekat, contoh kedai kat Shah Alam. Memang jenis hantar barang memang kena hantar COD ataupun orang kena datang kedai. Kuasai kawasan tu dulu. Of course, online orang boleh datang. Tapi kalau kawasan anda sendiri pun orang tak kenal anda jual barang tu dekat kawasan anda, apa expectation anda nak pergi tapau dekat tempat lain? So macam Reachworks apa yang Reachworks sedang buat sekarang tuan-tuan dan puan-puan, saya share sikit dah, boleh? Boleh saya share sikit? Boleh? Cakap orang sebelah, boleh ke tak boleh? Okey, saya share sikit lah apa yang Reachworks tengah buat. Reachworks sekarang sedang membina brand di Malaysia. Tapi alhamdulillah baru-baru ni ramai yang tahu, alhamdulillah Reachworks dah diiktiraf secara international sebagai company marketing di marketing conference di Dubai baru-baru ni, yang mana Dr. Azizan kacak segak berbaju Melayu, naik atas stage ambil award di pihak international. Dan apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, kami dah mula dipandang di pihak international sebab kami dah kuasai Malaysia. Wilayah Malaysia ni kami dah cover dah. So sooner or later, kalau kami nak pergi luar negara, kami boleh pergi. Sebab kami dah ada blueprint, kami dah ada cara untuk kuasai satu wilayah ni. Jadi tak mustahil untuk kami pergi tempat lain, kami tiru balik konsep yang sama, serba sedikit, adjust sikit lah ikut culture tempat yang kami nak pergi. Dan insya-Allah kami boleh boom sebab kami dah kuasai wilayah kami dengan strategi tu. Faham ke tak faham ni? InsyaAllah kami mendoakan, kami cuba. At least kami rasa kami boleh buat sebab kami yakin kami dah ada benda tu. Kami dah ada grip tu. Tanya orang sebelah, mana grip kau? Tanya, mana grip aku? Tanya orang sebelah, mana grip kau? Tanya juga diri sendiri, mana grip aku terhadap wilayah ni. Tengok, saya genggam betul-betul ni. Saya punya wilayah. Okay, faham ke tak faham ni? So relax dulu cakap orang sebelah. Kuasai benda yang kita pandai. Macam Reachworks tak ada pula tiba-tiba kami nak pergi jual bisnes, jual baju. Tak ada pula kami tiba-tiba nak buat produk kosmetik, walaupun kami ada macam Nuraisa yang kami dah advise. Berjuta-juta sales dia. Macam contoh kami tak ada pula nak jual bahan kesihatan macam SKV. Berjuta-juta juga Puan Katika dengan SKV dia. Tapi kami fokus. Walaupun sebenarnya kami rasa kalau kami buat boleh pergi, mungkin juga tak boleh sebab kami nanti tak fokus. So kami letakkan fokus kami di tempat yang betul. So cakap orang sebelah, okey ke tak okey? Boleh lagi? So kita ada satu lagi poin yang ke-6. Boleh? Poin yang ke-6. Okey. Kejap, kita relax jap. Okey, apa saya nak anda semua buat adalah tarik nafas. Tahan, hembus. Tarik nafas. Tahan, hembus. Okey.
Poin yang terakhir. Poin yang terakhir lah poin yang paling mudah sekali. Poin yang paling mudah tapi paling susah untuk orang buat. Apa tu? Bagi saya minum sekejap. W, kopi panas. Okay, masih panas lagi. Memang panas lah. Topik panas kot. Berdaya saing. Okey. Yang keenam, yang terakhir. Untuk petang ni, pada hari Jumaat yang mulia ni, 3/1/2020. Poin yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan, paling mudah nak sebut tapi paling susah nak capai. Tanya orang sebelah, apa tu? Bermula dengan huruf F. Bermula dengan huruf F. Anda yang dekat Facebook ni ada lagi ke tak ni? Ada lagi ke tak? Anda di Instagram, terima kasih, sangat aktif. Anda di Facebook ada lagi ke tak? Okey. F yang keenam ni. Poin yang keenam adalah, ikut tengok saya, fokus. Fokus. Apa saja anda buat, tolonglah fokus. Jangan lari fokus. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, apa yang menarik tentang saya tahun ni, Alhamdulillah setakat 3 hari ni, baru 3 hari lah tapi saya try. Untuk pengetahuan anda, hari ni adalah hari yang kalau secara total saya live, hari ni adalah hari yang ke-12 saya live. 12 hari berturut-turut saya live. Actually saya tak boleh kata 12 hari lah, 12 campur 3. Sebab saya naik stage EFP 20 hingga 22 Disember, itu 3 hari 2 malam saya naik stage tanpa henti. Lepas tu campur lagi 12 hari saya live di support group EFP. Dan hari ni first day dekat sini. Hari ni yes first day dekat sini, tapi actually saya rasa lebih daripada sebelum EFP tu pun saya dah live. Saya rasa dekat 20 hari saya dah live, betul tak Syaril? Dah lebih 20 hari saya live. Lebih 20 hari Bagi mereka yang pernah tengok saya live 20 hari serentak, especially dekat Facebook, energi saya Alhamdulillah setakat ni diberi kesempatan untuk sentiasa high. Sebab saya fokus. Saya punya fokus adalah nak bantu anda nampak duit, pandai urus kos, bayar cukai. Saya sangat fokus. Itu kepakaran saya. Itu yang menyebabkan saya fokus. Pagi tadi saya live pukul 9 pagi. So sekarang lepas ni saya akan live pukul 9 pagi dekat platform lain. Petang saya akan sentiasa live dekat sini. Saya fokus. Topik lain-lain, tak ada isu. Pagi saya fokus. Sebab pagi saya ajar benda lain, petang saya ajar benda lain. Tapi saya sentiasa fokus, saya tahu. Sekarang saya live di Instagram Reachwork dan juga di Facebook Reachwork. Pagi saya live dekat tempat lain. Saya ada tempat saya, nanti saya bagi tahu. Cuma untuk borak-borak petang ni agak santai. Dia tak terlalu fokus sangat dengan topik saya. Tapi perkataan fokus ni sangat penting. Sebab kalau tak fokus, kita takkan ada usahawan-usahawan hebat macam Bill Gates, macam Steve Jobs, macam Jack Ma, Jeff Bezos, macam Carlos Slim, siapa nama tu, cuba check lah, Warren Buffett. Diorang ni semua persamaan mereka adalah mereka fokus. Dan yang paling saya tak nak cerita yang orang Mak Saleh, Jack Ma apa semua, tak. Seriously, orang yang paling saya sangat-sangat idolakan saya yang dia fokus ni, tanya orang sebelah siapa? Tanya orang sebelah siapa? Yang paling fokus sekali, tahu tak siapa? Dr. Haji Azlan Osman. Dia adalah orang yang paling fokus sekali. Sebab doktor ni dia dah tahu dah dia nak apa. Doktor cerita pasal dia nak jadi jutawan ni dah lama dah. Dia sekarang tengah fokus nak jadi billionaire. Seriously, dan saya rasa dia, insya-Allah dia akan capai. Sebab dia sangat fokus, dia tahu apa dia nak. Dia tahu jalan dia nak pergi mana. So saya punya style fokus, bekerja di Reachwork, saya punya fokus senang je. Saya ikut je apa yang saya punya mentor suruh, apa yang bos saya suruh, saya ikut je. Saya jalan, saya ikut je, saya fokus. Kalau dia kata suruh buat live hari-hari, saya buat je lah. Apa option saya ada? Kalau tiba-tiba dia cakap, Nas, tak payah buat live dah hari-hari, dan saya tak ikut lah. Saya fokus, saya follow jalan yang betul. Saya tak ada cerita, boleh tak? Tak boleh. Mana boleh? Tak ada. Saya fokus. Sebab konsep saya mudah je. Orang macam Dr. Azizan, dia dah banyak jatuh bangun dah. So kalau dia cakap benda tu, saya follow je lah. Buat apa saya nak cerita banyak lagi? Faham ke tak faham ni? So sama juga macam anda. Kalau Dr. Azizan, contoh bagi mereka yang geng Titan, ataupun mereka yang mungkin Spire, Titan doktor dah bagi tahu dah, buat ni. Bagi mereka yang selalu pergi program, dah nampak ada doktor pernah buat one to one dengan Titan, follow je, tak payah nak cerita banyak. Doktor tahulah, insya-Allah. Bukan kita macam terlalu mendewa-dewakan dia, tapi dia cerita tu, dia bercakap dengan apa yang dia rasa terbaik untuk kita. Dan itu yang saya rasa, saya follow je lah. Saya macam malas nak banyak fikir. Lebih baik saya kurang fikir dan saya fokus dan saya buat saja. Hashtag dia adalah buat je. Just do it, just buat.
Tak, pagi tadi saya ada buat just buat. Just buat. Bukan just do it, just buat. Hashtag just buat. So mungkin kopi panas ni hashtag dia just buat lah. Buat satu hashtag. Sebab saya ada hashtag lain. Kalau pagi saya ada program saya, namanya bangun, bangun. Siapa kat sini tahu pasal bangun ni? Bangun, bangun. Dekat Facebook dia orang tahulah pasal saya punya bangun ni. 9 pagi setiap pagi, alhamdulillah setakat ni saya buat bangun, bangun. Okey. So, berapa poin dah ni? 6 poin. Cukup lah 6 poin ni? Cukup lah. Banyak sangat pun tak tahu korang buat ke tak. Kita pun dah dekat 40 minit dah live. Pasalnya tim saya bagi tahu setengah jam je, tapi terbuat lebih pula. Sebab energi you all sangat-sangat padu. You all masih lagi tonton lagi. Okey? Okey? So, itulah dia punya 6 poin. Boleh saya ulang 6 poin ni? Saya ulang secara laju. Poin yang pertama, saya nak anda jadikan diri anda musuh utama. Apa topik hari ni? Topik dia adalah 6 ciri-ciri utama usahawan yang berdaya saing. So, nombor 1, jadikan diri anda musuh utama. Jangan cari pesaing lain. Pesaing dia adalah diri sendiri. Kalau diri sendirilah anda punya benchmark, anda jenis yang positif, tak ada isu. Memang senang gila nak beat. Sebab setiap hari anda akan ada plan nak buat yang lebih baik. Betul? Okey, yang pertama, jadikan diri anda sebagai musuh utama. Yang kedua adalah kena tahu magic numbers. Kena tahu magic numbers. So magic numbers ada berapa jenis? 3, tuan-tuan, 3. Yang pertama, berapa sales. Yang kedua, berapa balance account. Yang ketiga, berapa gaji kita nak ada. Magic numbers. Ini formula saya, magic numbers ni. Magic numbers saya ada 3. Tahu sales, tahu balance duit tinggal berapa. Bukan, tahu berapa sales nak capai, berapa duit nak ada, berapa duit nak dicapai, balance duit, dan ketiga berapa gaji anda nak. Itulah magic numbers yang saya ajar. Okey, itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah apa dia tu poin yang ketiga? Tunjuk result produk anda, servis anda. Jangan malu, tunjuk. Jangan main-main. Tunjuk je. Orang nak tahu anda ni hebat ke tak hebat, tunjukkan saja. Poin yang keempat, mesti ada strategic plan, perancangan yang strategik. So, apakah cara mudah nak dapat jadi orang yang berfikir strategik atau rancang strategik? Just buat. Iaitu, just buat, follow Richworks. Just follow Richworks. Kami akan pastikan anda punya pemikiran sentiasa strategik. Okey? Itu yang keempat. Dan yang kelima, kuasai wilayah anda. Jangan pergi menonong ke tempat lain. Jangan pergi lari fokus. Jangan pergi buat benda lain yang tak ada kena-mengena. Kalau anda nak kontrol wilayah anda dulu. Buat produk anda dulu, buat servis anda dulu, buat yang terbaik. Okey, itu yang kelima. Dan yang terakhir, fokus. Cakap orang sebelah, fokus. Jangan lari fokus. Kalau anda dah buat strategic plan tu, follow, fokus. Kalau anda Titan, gang Titan, follow je apa yang Dr. Azizan dah propose. Follow je apa yang Richworks dah cakap. Trust the process. Kalau anda Spire pun sama juga. Kalau anda belum Spire, belum Titan lagi, follow apa Spire dan Titan dah buat. InsyaAllah anda pun akan jadi sebahagian daripada mereka juga. So, siapa rasa hari ni sangat bermanfaat? Angkat tangan, say I. Siapa rasa bermanfaat? Say I. Siapa rasa kalau hari-hari saya boleh live macam ni, dia nak tengok juga? Siapa rasa dia nak tengok? Okay, tanya orang sebelah, siapa rasa nak tengok? So, follow lah rancangan baru ni, segmen baru, Kopi Panas. Setiap hari 5.30 petang, insyaAllah. Esok akan ada lagi, insyaAllah, tak ada isu. InsyaAllah kita akan cuba untuk bersiaran secara langsung juga di Instagram Richworks dan juga di Facebook Richworks Official. So, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana cara anda nak tengok saya live waktu pagi tu? Saya ada live waktu pagi, saya tak live di Richworks, saya live di tempat lain. Cuma pagi tu saya punya topik sangat-sangat padu, sangat-sangat lebih terarah, lebih tersusun. Yang mana pagi tadi saya cerita pasal macam mana nak hire kerani admin. Macam mana nak cari kerani admin. Esok saya akan cerita macam mana nak hire kerani account. Tapi bukan dekat page ni, jangan salah sangka. Saya nak anda tengok saya di segmen bangun pukul 9 pagi, bangun. Di Facebook, bukan dekat Insta, Facebook Anda yang dekat dalam Facebook ni, senang je, nanti tim kita akan hantar link. Di Facebook, nak urus bisnes. Macam mana nak join ni? Tanya orang sebelah, macam mana nak join? Facebook nak urus bisnes, www.nakurusbusiness.com/group. Pergi join saya dekat sana. So anda boleh tahu setiap hari anda akan ada 2 kali live dengan saya. Pagi tengok dekat nakurusbusiness.com/group. Masuk kat group tu, masuk dekat
Nama Facebook tu, Facebook Nak Urus Bisnes, rahsia cara urus bisnes dengan mudah. Memang rahsia gila dalam tu. Bukan semua orang boleh masuk. So tim saya akan hantar link, masuk dalam Facebook tu Nak Urus Bisnes, pergi dekat sana. So dekat sana ada macam-macam konten percuma, gratis. Yang saya live dah dekat situ setakat ni dah 5 hari berturut-turut di Facebook Nak Urus Bisnes tu. Tengok, tu tim kita dah bagi. Terima kasih kepada Azizul di Instagram. Di Richwork kita ada Aisyah. Yes. Terima kasih kepada Aisyah. Facebook ni kat Facebook dekat Insta, pergi. Tak dapat DM tim kami. Yes, DM tim kami. Tengok saya pukul 9. Esok saya cerita macam mana nak hire kerani account. Pagi tadi saya cerita macam mana nak hire kerani admin. Lusa saya nak cerita macam mana nak hire kerani HR. Nampak tak topik dia macam mana? Di Richwork ni saya ajar yang santai-santai, topik-topik yang mudah, yang macam petang-petang ni bagi kita macam relax-relax lah. Tapi esok pagi saya ajar benda yang sangat padu, bagi sebab pagi kita nak minda kita cepat jalan. Esok pagi saya akan anda lagi padu sharing dalam grup. Yes, betul. Sharing dalam grup lebih padu, lebih fokus, lebih strategik. Itu perkataan dia. Cakap orang sebelah, lebih strategik. So seriously, tolong masuk dekat Facebook group Nak Urus Bisnes sekarang, dan saya nak anda join saya esok pagi. Boleh? Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan untuk hari ini, untuk petang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi esok di Facebook Richworks dan juga di Instagram official Richworks. Saya harap saya boleh jumpa anda di esok pagi. Saya jumpa esok pagi di Facebook Nak Urus Bisnes, dan kita repeat balik dekat sini di Instagram Richworks official dan juga di Facebook Richworks. Boleh? Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini adalah ulang tahun saya yang ke-9 di Richworks. Tahniah kepada anda semua. Tahniah kepada saya. Saya puji diri saya je lah. Tapi insyaAllah harap-harap saya boleh lagi lama di Richwork dan boleh share macam-macam dengan anda. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih anda di Facebook Richwork. Terima kasih anda di Instagram Richwork. Jumpa esok. Kalau boleh jumpa pagi dan juga petang. Dan insyaAllah boleh jumpa petang. Itu yang paling afdal lah, yang paling kita dekat sini, yang senang. Tapi join lah Nak Urus Bisnes tu. Jangan buang masa lagi. Okey, take care tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan anda ada 6 ciri-ciri usahawan yang berdaya saing untuk tahun 2020. Saya Nasrul Hadi, Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd, mengucapkan take care, happy weekend. Jangan lupa pastikan stay dengan Richwork, trust the process. Assalamualaikum.